Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Menghadap ke bawah duli yang maha mulia, Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Aisyah Rohani binti Almarhum Tengku Besar Mahmud, Tengku Chancellor Universiti Sains Islam Malaysia. Penghargaan juga saya tujukan kepada Pro-Chancellor USIM, iaitu Yang Amat Mulia Tunku Besar Seri Menanti Tunku Ali Ritauddin Ibni Tuanku Mukhris. Ampun Tuanku, beribu-ribu ampun. Sembah patik, mohon diampun. Alhamdulillah, saya amat bersyukur ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpah kurnia nikmatnya yang tidak terhitung banyaknya kepada kita semua. Saya juga bersyukur kerana dengan inayahnya saya diberi penghormatan untuk menerima anugerah ijazah kehormat Doktor Falsafah Alam Bina oleh Universiti Sains Islam Malaysia, USIM. Saya ingin juga merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada ahli-ahli lembaga pengarah universiti, ahli-ahli senat serta pengurusan universiti di atas pemilihan saya untuk menerima anugerah ini. Sesungguhnya, penganugerahan ini amat bermakna lagi berharga bagi saya. Di kesempatan ini, saya ingin juga merakamkan penghargaan kepada isteri saya, Datin Sabidatul Majni, serta ahli-ahli keluarga, rakan-rakan yang telah menjadi sumber inspirasi dan motivasi dalam hidup dan perjuangan saya. Tuan-tuan dan puan-puan, secara ringkas, penglibatan saya dengan USIM telah bermula 22 tahun dahulu pada tahun 2000, semasa ianya dikenali sebagai College Universiti Islam Malaysia atau QUIM. Saya terlibat dalam penyediaan kertas kerja untuk menaik taraf institusi serta menyediakan kerangka plan induk kampus. Apabila tapak USIM di bandar nilai telah dikenal pasti, saya turut menyediakan konsep reka bentuk pembangunan yang bercirikan nilai-nilai Islam pada tahun 2001. Telah ditakdirkan saya tidak terlibat apabila pelaksanaan kampus dimulakan. Namun begitu, pada tahun 2008, seolah-olah umpama sirih pulang ke gagang, firma saya telah dilantik untuk mereka bentuk dan membina bangunan fakulti pengajian Quran dan Sunnah yang kini sempurna dengan sijil penyiapan dan pematuhan CCC pada tahun 2011. Syukur Alhamdulillah. Di dalam bidang alam bina, saya telah berkecimpung selama lebih 50 tahun semenjak memperolehi ijazah seni bina pada tahun 1972 dengan pengususan bidang konservasi dan perancang bandar. Saya juga berkhidmat
dengan Perbadanan Pembangunan Bandar Udar dan seterusnya mengasas firma arkitek sendiri pada tahun 1978. Syukur Alhamdulillah, firma telah berjaya melaksanakan pelbagai projek pembangunan yang mencabar, termasuklah selaku perintis dalam usaha pemuliharaan bangunan warisan dan bersejarah yang kini kerap terancam. Situasi pandemik dan Perintah Kawalan Pergerakan pada tahun 2020 telah membuka mata minda dan inisiatif untuk mendorong kita terus mempelajari, menyesuaikan diri dan meningkatkan kemahiran baru untuk menjadi lebih mantap, versatile dan kompetitif dalam dunia yang serba maju dan berteknologi canggih. Sebagai contoh, Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina di USIM telah berjaya melaksanakan satu persidangan atas talian bagi membincangkan isu fiqh dan alam bina dengan mendapat penyertaan tinggi. Perubahan tidak dapat dielakkan dan perubahan akan terus berlaku. Maka kita perlu bertindak dengan sewajarnya. Hadirin hadiran yang dihormati sekalian, kita fahami bahawa manusia ialah khalifah di muka bumi ini. Namun, saya ingin merujuk kepada surah Al-Rum ayat ke-41 yang maksudnya seperti berikut. Telah timbul pelbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di laut dengan sebab apa yang telah dilakukan oleh tangan manusia. Hubungan antara alam bina dan alam semula jadi merupakan satu kayu pengukur dan testimoni terbaik dalam penilaian pencapaian sesuatu masyarakat. Dalam konteks semasa, pembangunan mungkin dianggap perkara biasa, tetapi pembangunan akan juga mendatangkan pelbagai impak positif dan negatif yang ketara. Namun, dalam konteks alam semula jadi, pembangunan yang tidak terancang dan terburu-buru boleh mengakibatkan kesan buruk kepada alam sekitar seperti banjir dan tanah runtuh yang semakin kerap berlaku sejak kebelakangan ini. Kemusnahan yang berlaku tidak dapat diperbetulkan atau dikembalikan semula dengan mudah dalam tempoh yang singkat mahupun seumur hidup. Kerosakan ini akan berkekalan selama-lamanya seperti yang terbukti kini oleh fenomena perubahan iklim global. Oleh kerana itu, bagi melaksanakan sesuatu pembangunan alam bina, kajian dan perancang teliti, pemantauan pelaksanaan serta penguatkuasaan yang ketat oleh semua pihak berkepentingan adalah amat mustahak. Keputusan pembangunan haruslah dibuat dalam kalangan profesional yang terbaik berlandaskan pengetahuan
dan pengalaman yang mendalam, bersandarkan prinsip utama untuk menjaga kualiti dan imbangan alam sedia ada dengan persekitaran yang baharu. Penekanan kepada kepentingan kesinambungan antara pembangunan alam bina dengan alam semula jadi haruslah menjadi asas, teras dan tunjang dalam pengajian seni bina untuk memenuhi keperluan impak minima serta kesinambungan dengan alam semula jadi. Cabaran kini dan masa hadapan. Pendidikan seni bina telah banyak berubah dan beralih dari pembelajaran tradisional melalui penekanan kaedah pemikiran reka bentuk kepada suatu penekanan yang lebih luas dan inklusif dalam kemahiran komunikasi. Persoalannya, adakah kita bersedia dan mampu untuk mengubah corak pendidikan sedia ada untuk jangkaan kerjaya arkitek di masa hadapan? Sebagai satu cadangan untuk mengatasi masalah ini, penambahbaikan dan perubahan sistem pendidikan seni bina adalah sangat diperlukan selaras dengan pasaran global. Ia boleh dilaksanakan melalui kajian industri, merangka garis panduan baru untuk terima pakai dalam masa depan konteks pendidikan, kerjaya dan pasaran alam bina. Kerjaya seni bina merupakan seni kreatif yang menguji kebolehan seseorang individu. Senario kerjaya dan industri seni bina telah berkembang pantas, kompetitif dan tertumpu kepada penghususan dan kepakaran seperti Artificial Intelligence AI, Building Information Modeling BIM, dan Green Building Index GBI. Para graduan harus meningkatkan usaha berfikiran terbuka, peka, pragmatik dan berkomunikasi dalam menerokai haluan kerjaya masing-masing. Tepuk dada, tanya selera. Oleh itu, graduan hendaklah meningkatkan nilai modal insan dalam menguasai pelbagai disiplin sampingan kerana konsep pendidikan seni bina sentiasa berubah untuk memenuhi kehendak masyarakat, pasaran dan peredaran zaman. Menuntut ilmu itu luas. Graduan hendaklah meningkatkan nilai modal insan dalam menguasai pelbagai disiplin sampingan kerana konsep pendidikan seni bina sentiasa berubah untuk memenuhi kehendak masyarakat, pasaran dan peredaran zaman. Menuntut ilmu itu luas dan proses menuntut ilmu adalah satu perjalanan seumur hidup hingga ke liang lahat. Dengan kesedaran tersebut serta berbekalkan keikhlasan, integriti dan maruah murni, insya-Allah perjalanan hidup seseorang insan kreatif itu akan lebih bermakna dalam meningkatkan tahap pencapaian seseorang individu, masyarakat dan seterusnya negara. Alhamdulillah, dengan rendah diri dan ikhlas,
Saya menerima ijazah kehormat Dr. Falsafah Alam Bina daripada Universiti Sains Islam Malaysia dan mengucapkan terima kasih atas kepercayaan pengurusan USIM di atas pemilihan dan penganugerahan ini. Akhir kata, saya mendoakan Universiti Sains Islam Malaysia terus berkembang maju, mencapai kecemerlangan di bawah naungan Duli Yang Maha Mulia Tunku Ampuan Besar Negeri Sembilan Darul Khusus, Tuanku Aisyah Rohani binti Almahrum Tengku Besar Mahmud selaku Tuanku Chancellor USIM. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.